Tok Ki. Alright, Tok Ki, tular dekat media-media cetak maupun media online semuanya, seorang lelaki ni telah ditahan dan setelah itu didenda sebanyak RM15,000 kerana telah menghina agama Hindu. Manakala tular juga video berkenaan sekumpulan remaja yang hanya meminta maaf kerana telah mempersendakan agama Islam. Jadi sebenarnya Tok Ki, ramai juga pihak yang dekat luar sana menuntut agar penguatkuasaan undang-undang tidak seharusnya bersikap double standard. Jadi saya nak tanya sebenarnya menurut Tok Ki, adakah undang-undang kita dekat negara kita ini bersikap double standard apabila melibatkan hal-hal pengurusan agama ini? Dan saya nak tanya Tok Ki juga, adakah undang-undang dekat negara kita ini mungkin hukuman ataupun pendidikan? Silakan. Cerita dia macam ni, mudah saja. Kalau kita lemah, sudah tentu kita menjemput penjajahan dan penghinaan. Jadi sebab itu kita tak boleh lemah. Sebab itu juga kadang-kadang Tok Ki tidak sokong setengah-setengah apa yang dibuat, ya. Tapi macam ada benda yang dibuat, pasal ini kadang-kadang ini public, ya, tapi kadang-kadang di belakang tu lainlah sikit kita punya jolokan. Tapi kadang-kadang kita perlu menunjukkan sesuatu yang dibuat oleh seseorang, jika tidak dibela, kita akan meninggalkan kesan yang negatif sangat. Contohnya, yang kena denda RM15,000 tu, orang lain pun tak berani nak kacau apa ni atau nak kata orang lain. Pasal kena RM15,000 ni banyak. Ya? Kena denda RM15,000 ni banyak. Jadi orang lain takutlah pasal ada fear factor. Ada fear factor. Jadi macam Tok Ki sebut sebelum ini, walaupun daripada segi undang-undangnya salah, apa yang dilakukan oleh anak-anak panda kita ni, walaupun mungkin ada kesan negatif, tapi Tok Ki melihat daripada kesan positifnya. Pasal bila itu berlaku dan bawa dia mahkamah, ditengok pula ada hero-hero yang bersama ke mahkamah masa itu menemani kumpulan yang tertuduh, maka ia menghantar signal kepada masyarakat lain. Sebab tu lepas tu kita tengok ada yang minta maaf, belum suruh lagi dia minta maaf pasal dia takut. Jadi yang Tok Ki nak share dengan semua, ya, para penonton di luar sana, kita nampak gaya ini sudah timbul masanya kita kena wujudkan fear factor. Fear factor ni biar orang takut. Dia kena ada. Tapi siapa nak takut kalau kita ni nak gigit pun tak boleh. Jadi dengan adanya somebody pergi bagi penampar kepada budak-budak yang korang hajar ni, dia jadi elok lah sikit. Tak apalah, yang kena hukum tu hukum lah, biasa. Tu bayar lah sikit kawan mana pun. Tidak gitu, so berapa banyak nak kena denda itu? Agak-agak kena denda rusuhan ke dia anggap. Jadi ini yang Tok Ki nak share. Kita selagi kita tidak dapat menunjukkan faktor kita ni akan membela bangsa kita, kita akan berterusan begitu. Contohnya juga bila kita mulakan BMF dulu, itu satu macam tindakan, ia membawa kerunsingan kepada sesetengah pihak. Ya, dan ada yang mengatalah, ada sebuah kawasan dia kata tempat sekarang ni orang Melayu dah tak beli durian dekat China apa benda. Jadi you see, kita kena deliver kita punya talk. Untuk tempoh yang begitu lama, orang Islam, orang Melayu ni dia baik. Dia baik. Mungkin betul, mungkin tak betul, tapi kita ni daripada sudut pengguna Islam, kita kena ada kelebihan atau keupayaan untuk menghantar signal dan melakukan sesuatu. Kalau setakat signal aja pun tak ada juga. Jadi alhamdulillah, untuk berjaya dia mesti ada pengorbanan. Jadi kita boleh anggap anak-anak kita di Panda itu merupakan salah satu pengorbanan yang diperlukan. Tak apalah korban apa, ada masalah nak berjaya, mana boleh tak ada korban, mana boleh berjaya. Bukan korban kambing aja, kita pun kena korban juga. Itu dia ajar ya dalam agama kita untuk melakukan korban binatang. Tapi dalam kehidupan ini adalah jelas, kalau nak berjaya kita kena sanggup berkorban. Jadi ini kita kena lakukan daripada masyarakat, dalam masyarakat kita mulai sekarang. Sekarang ni tambah lagi lah yang dibuat oleh
Adinda Yusof Azmi, kekanda yang sanggup lawan, itu sudah sesuatu. Tapi kena lebih lagi. Bukan untuk menyalahi undang-undang, tidak. Tapi untuk menyampaikan signal yang kita sudah tak mahu lagi dibuli. Okey. Kalau kita nak buat, nak sanggup buat sesuatu, maknanya kita juga kena boleh buat. Jangan sanggup saja. Pasal ada contohnya, ada satu kes ni, dia ni seorang suami, bila puan pak datang ke rumah, dia lari dulu. Walaupun anak-anak dia tinggal. Jadi adakah itu karakter yang akan membuatkan orang hormat pada kita? Faham? Yang Tok Ki nak share ni, kita kena ada upaya. Kita kena ada kekuatan. Kuat ni tidak semestinya untuk memukul orang. Kuat ini untuk kita tak payah bergaduh. Kalau kita kuat, tak payah bergaduh. Ataupun kalau kita orang tengok kita kuat, ataupun orang ingat kita kuat, kita tak payah gaduh. Contohnya macam kita kata kedai, di mana-mana kita pergi kedai, ataupun Brother Yusof pergi kedai. Orang tengok muka dia, orang kata, Alan ni kalau lawan ni kan silap tak pasal kena penampar, baik tak usah. Jadi orang ni dia kira-kira ni boleh ke tidak dia makan. Itu dunia. Tapi mungkin disebabkan kelemahan kita, kalau perompak datang pun kita lari dulu. Tinggal anak bini pasal konon nak dapat bantuan. Jadi tak boleh begitu. Jadi kita kena perkasakan diri. Kita boleh menghadapi sebarang keadaan. Berani ada, baru orang dapat mesej dan hormat pada kita. Kalau kita menakut, dia apa? Baik. Jadi hari ini Tok Ki nak share, kebanyakan masyarakat kita lemah, lembut, lembik, semua cukup. Jadi siapa dah hormat kat kita? Tengok Amerika dengan Rusia yang sama-sama kuat, ada perang ke? Dia kuat ini mengelakkan peperangan. Jadi kita pun kena kuat lah kalau kita tak nak berperangan. Kalau kita nak ada keharmonian. Jadi orang hormat kita atas apa yang kita ada. Jadi ingat, sama ada kita ada daripada segi pendidikan, kita ada daripada sudut kekuatan fizikal atau ramai, orang akan takut pada kita. Bukan untuk kita serang orang. Untuk kita melindungi diri kita daripada dipandang rendah. Ingat satu lagi Tok Ki nak share sebelum ini. Ingat ya, Cina katakan pandang rendah pada orang Melayu. Betul tak? Busuk betul tak? Segelintir. Dia pandang rendah dengan kita lah. Tapi dia kebanyakan dia pandang rendah. Tuan Cik, dia pandang rendah juga. Yang Tok Ki nak share ni mudah saja. Sebenarnya kalau kita lemah, bukan Cina saja pandang rendah. Orang Melayu pun pandang rendah. Bukan setakat orang Melayu pandang rendah, keluarga pun pandang rendah. Sebab itu Islam suruh kita kuat. Islam suruh kita mempunyai upaya. Jadi ini jelas, jangan lemah. Kalau lemah kita menjemput penghinaan. Itulah lebih kurang. Alright Ustaz Kazim, saya nak tanya. Sekarang ni bukan saat kita melihat konteks Islam ini bukan hanya di Malaysia sahaja Islam telah orang cakap diganggu dan sebagainya. Terdapat juga orang cakap agama Islam ni dekat luar negara pun ada isu juga. Contohnya macam negara di Rohingya dan juga masyarakat Uyghur di China dan juga masyarakat Islam di Palestin. Dan persoalan saya adalah Ustaz, mengapa sebenarnya kenapa umat Islam boleh dilihat begitu lemah sebenarnya sampai mudah sangat ditindas? Bukan sahaja di Malaysia tapi juga sebenarnya di negara luar juga. Silakan Ustaz. Jawapan dia mudah. Jawapan dia kita semua dihina. Dalam Quran sebut muhina. Kita ni orang dihina. Inilah yang berlaku sebenarnya. Kita kena terima hakikat sekarang kita dihina. Cuma masalahnya ramai orang yang tak sedar kita ni dihina. Di masjid dihina, di surau dihina. Nama Allah dihina, Nabi Muhammad dihina, Al-Quran dihina, azan dihina. Bukan setakat luaran dihina. Bukan setakat benda kecil dihina. Benda yang besar dihina, dalaman pun dihina. Sampai penyediaan makan minum kita pun dihina. Kenapa yang begitu teruk sekali penghinaan yang sampai kepada orang kita? Mungkin kita bercakap daripada konteks negara kita. Kalau nak cakap luar tu luar lagi lah. Penghinaan yang begitu dahsyat. Yang kita sendiri tak pernah nak bayangkan, tak pernah nak bandingkan. Tiba-tiba hari ini penghinaan tu sampai kepada kita. Dan lebih hina sekali ialah orang Islam tak kisah. Orang Islam dihina.
Umat Islam sendiri tak kisah nama Allah tu dijual beli. Orang tak ada lagi sensitifnya. Bila orang Islam tengok nama Nabi Muhammad tu dihina dengan pelbagai penghinaan dan sebagainya. Jawapannya ialah kita dihina. Kenapa kita dihina? Allah jawab persoalan ini di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, ya, ayat yang ke-30, ayat yang ke-57. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang menyakiti Allah, yang menyakiti Rasulnya, maka mereka itu Allah Ta'ala laknat ke atas mereka di dunia dan menyediakan kepada mereka azab yang menghinakan. Terang-terang Allah Ta'ala sebut dua punca kenapa umat Islam dihina. Dua kata Allah. Pertama, yu'zunallah, kamu menyakiti Allah. Kamu ni melakukan perkara yang Allah larang. Yang keduanya ialah kamu ni melakukan perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Dua benda ni kata Allah, aku sediakan a'addalahum azaban. Aku sediakan kepada kamu, kata Allah, azab yang menghinakan. Dan sekarang hari ni tuan-tuan, azab tu dah sampai. Orang hari ni dah tak ada lagi perasaan sedih ke nak tengok masjid orang ada ke, orang tak ada ke. Dia tak kisah. Dia tak ambil peduli tuan-tuan, benda apa yang dia nak makan. Babi ke apa benda ke, sembelih ke tak sembelih ke, malah terang-terangan benda yang haram dibagi pada orang Islam untuk makan hari ni. Dan orang Islam bila dah tahu bahawa benda tu tak ada sijil halal ke, benda tu haram ke, orang Islam tetap beratur pergi nak makan. Bukankah itu nama dihina? Hina sampai boleh tahap makan pun boleh buat dikacau, ibadat dikacau. Apa benda yang berkaitan dengan orang Islam tidak ada lagi penghormatan. Baik, persoalan dia yang pertama ialah kerana mereka itu mula menyakiti Allah, mula melanggar perintah Allah dan Rasul, tak ambil kisah, tak ada hormat pada Allah dan Rasul, maka hari ini penghinaan itu akan datang. Seperti mana kata Syekh Abdul Karim tadi, kemuliaan, kekuatan itu datangnya daripada Allah. Kamu jaga Allah, Allah berikan kehebatan pada kamu. Yang kedua tuan-tuan, yang kita lihat di sini ialah tentang salah faham. Hari ini kita bercakap tentang soal roh Melayu, roh Islam. Berapa ramai, berapa lama dah kita hari ini bila bercakap soal Melayu, kita dituduh sebagai asabiah. Bila kita bercakap orang Melayu kena bersatu, orang Melayu kena kuat, kita dimomok-momokkan berpuluh-puluh tahun. Siapa yang berjuang atas nama bangsa itu adalah resik. Itu adalah asabiah. Siapa yang berjuang atas nama bangsa itu asabiah. Islam tidak memperjuangkan asabiah dan sebagainya. Tuan-tuan yang saya hormati, adakah memperjuangkan bangsa Melayu, hak-hak orang Melayu itu asabiah? Sebab itu bila kita bercakap soal Melayu, orang bantah dulu. Orang bantah sampai kita cakap biar orang Islam ni, orang Melayu kita ni kekal dengan Islam. Ada orang Islam yang jumpa saya, dia kata, Ustaz, tak ada pun dalam Quran, dalam Islam kata orang Melayu mesti Islam. Pasal apa Ustaz cakap macam tu? Saya cakap awak ni tak baca Quran ke? Allah dah kata dalam Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam Islam. Maknanya mempertahankan agama orang Melayu Islam dan menjadikan orang Melayu itu Islam ajaran agama. Tetapi orang yang pakai kopiah sendiri cakap, mana ada kita tak boleh nak paksa. Ini penyakit tuan-tuan yang sampai kepada kita. Bila kita cakap soal Melayu, dia katanya resis. Saya cakap pada tuan-tuan, kalau saya duduk dalam satu pendalaman, saya orang asal contohnya, penduduk orang asal. Saya duduk di Kuala Lumpur, bila saya duduk di Kuala Lumpur, saya dapat belajar dengan baik, saya dapat jawatan yang baik. Bila saya balik kampung saya nun jauh dalam hutan, jalan tak ada, masjid tak ada, sekolah tak elok, air tak masuk lagi, elektrik tak sampai. Adakah saya nak membiarkan nasib kaum saya berada dalam keadaan begitu? Saya akan memperjuangkan supaya jalan yang baik masuk dalam kampung saya. Supaya elektrik sampai dalam kampung saya. Supaya ada pendidikan, supaya ada masjid surau, semuanya ada dalam kampung saya. Saya menjadi aktivis masyarakat. Adakah saya ini dipanggil resis, memperjuangkan hak kaum asal saya? Tak, itu hak. Begitulah kita, kalau kita bercakap soal Melayu, kepentingan orang Melayu, kedudukan orang Melayu dan sebagainya.
itu bukan dikira resis, itu mempertahankan hak engkau. Apatah lagi bila bercakap soal Melayu itu dia hampir dengan Islam. Dia dekat dengan Islam. Jadi tuan-tuan, ini yang kedua punca kenapa jadi macam ni. Sebab bila kita bercakap soal penghinaan kepada bangsa Melayu, raja-raja Melayu, ada setengah orang dia tak ambil kisah. Sebab apa? Sebab berpuluh-puluh tahun dia telah dimomokkan dalam pendidikan mereka, dalam pengajian mereka, memperjuangkan Melayu itu ialah asabiah, semangat kebangsaan. Hentam. Dalam masa yang sama sekarang, mereka berbaik pula dengan orang yang bersemangat kebangsaan. Ini penyakit, tuan-tuan. Kesan daripada itu dah jadi macam ni. Orang tak ambil kisah lagi dah. Sedangkan inilah punca yang kedua yang saya cakapkan, tuan-tuan. Lama saya bercakap benda ini. Betulkan balik. Asabiyah, perkauman itu ialah berbuat zalim kepada orang lain kerana mempertahankan kesalahan. Mempertahankan kesalahan, mempertahankan kebatilan, mempertahankan kezaliman sebelah pihak terhadap orang lain. Kerana yang melakukan kezaliman itu adalah geng aku. Aku kena pertahankan geng aku walaupun dia buat zalim. Itu baru nama asabiyah. Tetapi kalau nak mendapatkan yang terbaik untuk kaum, mendapatkan yang terbaik dan hak untuk satu-satu kaum, itu tidak dikira sebagai asabiyah. Allah Ta'ala sebut benda ini di dalam Al-Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehinggalah kaum itu mengubah nasib diri mereka sendiri. Di sini Allah Ta'ala menggunakan perkataan kaum. Adakah Allah Ta'ala asabiyah? Kaum. Kamu kaum apa? Kalau kamu ditindas, kalau kamu dihina, bangun, pertahankan hak kamu. Dan dalam masa yang sama, kita tidak boleh melakukan zalim pada orang lain. Ini punca yang kedua, tuan-tuan. Kenapa hari ini kita umat Islam dihina? Kerana ada orang yang duk mengajar, mempertahankan bangsa, bercakap soal bangsa ni asabiyah. Sekarang macam mana jadi dia? Dia tak cerita asabiyah yang sebenarnya, seperti mana yang disebut oleh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab dia, Fiqh Al-Awlawiyat, menerangkan tentang makna asabiyah, tuan-tuan. Yang ketiga, tuan-tuan yang saya hormati, kita melihat hari ini bila masyarakat kita sudah pun kononnya nak meninggalkan jati diri agama, nak meninggalkan jati diri bangsa dan sebagainya. Maka sifat kasih sayang terhadap jati diri, sifat kasih sayang terhadap bangsa sendiri telah pun hilang. Telah pupus. Sudah tidak ada lagi perasaan sensitif. Perasaan nak mempertahankan, perasaan kebersamaan sudah hilang, tuan-tuan. Sudah wujud budaya nafsi-nafsi keakuan di kalangan kita. Mungkin ada beberapa perkara yang menjadikan kita hari ini mula menjadikan satu pahaman bahawa aku adalah aku, tu bukan anak aku, tu bukan dia. Kita tak campur dah. Kita tak campur dah masyarakat. Akhirnya, tuan-tuan, jadilah budaya keakuan macam ini. Salah satunya ialah pengasingan di antara agama dengan kehidupan. Bila manusia mula mengasingkan agama dalam kehidupan yang disebut sebagai sekular, dulu orang tak nampak kesan sekular. Sekarang orang dah mula nampak, tuan-tuan, kesan-kesan dia. Umat Islam sudah hilang sensitifnya tentang agama dia sendiri dengan beranggapan bahawa ini soal agama, jangan campur dengan yang ini soal lain, ini kita ni dalam. Maka sekarang telah wujud benda-benda itu, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, saya rasa tiga perkara itu, Puan Moderator, mudah-mudahan dapat menjawab persoalan. Wallahualam. Baiklah, Saudara Yusof, kita berbalik semula kepada Saudara Yusof Basmi. Saudara, secara ringkas, dalam konteks rakyat dan pemimpin, ke mana hilangnya roh Melayu Islam ini? Silakan. Pertama, saya nak minta maaf dululah. Kita bukan nak lebih menjatuhkan lagi kepimpinan yang ada. Kita kalau boleh nak semua orang Melayu Islam ini semakin bersemangat. Kalau boleh kita tak nak cari salah lagi, kalau boleh. Sebegitulah apa yang kita cuba lakukan. Sebenarnya saya lihat benda ini adalah pandangan yang secara peribadinya adalah sebahagian kecilnya dalam kepimpinan yang ada yang menjalankan amanah ini tidak mempunyai roh Islam dan Melayu tersebut. Kerana kadang-kadang kita jadi pelik. Bayangkan kita di organisasi yang kecil, contohnya semboyan ni organisasi yang kecil lah. PPIM tu, Toki tu, ayanda saya tu, dia besar. Kita pun kadang-kadang benda yang kecil pun kita nampak. Takkanlah benda yang kita nampak secara terbuka. Contohnya, perhinaan ke atas Islam, Melayu, agama dan sebagainya.
Takkan mereka tidak lihat media sosial? Saya tak tahulah, kemungkinan sebahagian kecilnya dalam kepimpinan negara kita ni tak tengok YouTube ataupun tak tengok Facebook. Saya setuju dengan yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim. Kira kalau Toki tu sipu Toki kan. Datuk Ustaz Kazim ni kira sipu-sipu saya lagi lah. Kira lagi atas lah. Jadi saya nak bagi tahu, nampak tak seorang yang Datuk Ustaz Kazim pun menceritakan tentang apabila dalam satu kampung tu beliau tengok jalannya rosak, ada berlaku kelemahan-kelemahan tertentu, maka beliau telah berubah orang kata daripada seorang pendakwah menjadi aktivis. Kerana apa? Kerana prihatin terhadap kemaslahan yang berlaku tu. Dia melihat, maksudnya dia melihat, bila melihat tidak boleh berpura-pura buta. Ataupun dia mendengar rintihan-rintihan masyarakat di setempat itu, maka dia perlu apa? Dia perlu cari kaedah untuk bagaimana menyelesaikan masalah itu. Maka dia perlu dilakukan dengan gerakan, maksudnya pergi berhubung dengan contoh jabatan ataupun adun ke ataupun siapa-siapa yang terlibat dalam pihak berwajib ni. Tapi bila saya lihat, saya minta maaf lah, saya rasa sebahagian kecilnya duduk dalam kepimpinan yang memegang jawatan, yang duduk dalam kepimpinan parti ni, yang ada jawatan dalam menjalankan amanah ni, saya rasa sebahagian kecilnya kemungkinan mereka daripada golongan bangsawan. Golongan bangsawan ini tidak melalui keperitan. Saya minta maaf contohnya kita ni biasa duduk di tepi jalan, biasa susah, biasa lihat orang, kita biasa rumah tak ada elektrik, biasa kadang-kadang orang kata makan minum pun tak ada, kadang-kadang makan nasi pun kongsi dan sebagainya. Dan saya pernah melalui juga pada bulan Ramadan juga, rumah tak ada elektrik sewaktu kecil dulu. Maksud nak menceritakan kesusahan. Jadi orang melalui proses ini tau. Jadi dia perlu survival, dia perlu melalui benda ni. Jadi saya nampak ada beberapa peringkat yang kita kena lihat di dalam kepimpinan ni. Adakah mereka ini kita salah pilih ataupun tidak, saya tidak pastilah. Tapi yang saya nampak, yang memegang jawatan ini adalah dia perlu peka dan dia perlu ingat. Dia perlu mempunyai roh. Sebab tu apa yang disebut oleh Tuan Guru Syekh Abdul Karim tadi, kalau dia tak jaga Allah, kalau dia tak jaga agama dia, macam mana Allah nak jaga kita? Kan? Kalau hari ni minta maaf saya kata, kita nak berjuang, tapi minta maaf kadang-kadang kita tak jaga solat. Contoh saya ni bukan orang alim boleh cakap benda ni. Kita nak berjuang tapi bulan Ramadan kita tidak berpuasa contohnya. Itu tidak melambangkan kita dalam perjuangan yang betul. Jadi maksudnya sekarang ni saya lihat, saya minta sebahagian kecil dalam kepimpinan parti yang memerintah jangan syok sendiri. Tolong jangan syok sendiri. Pasal apa? Rakyat sedang menderita. Macam disebut oleh Ustaz Kazim tadi, apabila satu kaum bangsa Melayu itu memperjuangkan kaum dia, tiba-tiba dia dituduh resis. Tiba-tiba dia dikatakan orang yang cuba menidakkan kaum-kaum yang lain. Tolong buka balik sejarah yang sebenar. Kita sedang memperjuangkan hak kaum kita supaya mereka tidak terus dijajah oleh bangsa-bangsa yang lain yang sedang menjajah. Ini benda realiti dan tak perlu lagi kita nak sekat perkara ni. Jadi benda ini kita tidak menafikan bangsa-bangsa yang lain ada di negara kita. Kita ada kaum Cina, India, Kadazan, Iban dan sebagainya. Kita tidak menafikan, tapi kita nak beritahu kepada sebahagian yang duduk dalam kepimpinan ni, apabila kami ni di bawah ni memperjuangkan kaum Melayu, kita harus diangkat sebab apa? Ia ada dalam rukun perlembagaan yang kita tengok, rukun negara tu. Maksudnya kita kena tengok balik rukun negara tu. Jadi kalau orang tidak lagi menghormati raja-raja Melayu contohnya, hari ni ada tak orang hormat raja-raja Melayu? Saya nampak sebahagian kecilnya masyarakat di luar sana, macam disebut oleh Ustaz Kazim, kononnya golongan kebangsaan ni yang memperjuang kebangsaan. Kebangsaan itu datang dari mana? Daripada akta yang digubal dan dibawa ke dalam parlimen. Jadi benda itu dibuat oleh siapa? Kena ingat pada sejarah sebelum kemerdekaan apa yang berlaku di negara kita. Kerana itu diberikan kepada orang Melayu. Jadi hari ini tiba-tiba, saya bukan resis saya kat sini, orang Melayu Islam di negara ini bila memperjuangkan satu kaum Melayu ni, tiba-tiba kita dilabelkan, apa ni? You ni resis ke? You ni apa resis? Saya nak tanya lah. Dalam sebuah keluarga ni, contohnya dalam sebuah keluarga ni ada mak, ada ayah, ada anak-anak, ada cucu cicit. Apa yang kita buat? Pertama, bila
keadaan bermasalah dalam satu keluarga itu, maka kita perlu berhimpun, berkumpul, membincangkan maslahat yang perlu diselesaikan. Apa masalah yang dihadapi? Contohnya dia mempunyai masalah dari segi kewangan, dia ada segi masalah hilang pendidikan, tidak ada mempunyai kerja dan sebagainya, dia mempunyai hilang punca pendapatan. Maka harus dibincangkan. Jadi hari ini bila orang Melayu berkumpul, persatuan-persatuan yang ada di negara ni berkumpul, Persatuan Pengguna Islam Malaysia, Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia, Persatuan Pejuang Nusantara, Persatuan Pembela Malaysia, macam-macam ummah dan sebagainya berkumpul, berbincang nak menyelesaikan masalah kaum Melayu yang ada di Malaysia. Kita dituduh resis. Kita dikatakan tidak tahu nak jaga hati orang lain. Sampai bila kita nak jadi orang yang terus-terus ditindas? Saya minta maaf lah. Kalau kita nak jaga hati bangsa yang lain, tidak menjadi masalah bagi saya. Boleh jaga hati. Tapi janganlah sampai kita bagi geran rumah pada orang. Kita bagilah kereta kita, rumah kita, bagi semua. Lain kali ditukar sekali. Raja-raja pun kita tukar bagi kat dia. Bagi habislah semua. Bagi semua kat dia. Jadi baru dia kata, inilah betul ni. Inilah betul lah golongan bangsawan yang menyokong kebangsaan. Dia kata, ini pejuang-pejuang kebangsaan. Saya nak tanya, pernah ke berlaku ni? Saya bagi satu contoh. Orang datang rumah kita, minta maaf kita bagi tumpang. Masuk ke dalam rumah, kita buka pintu ni. Sebab dia tak ada tempat tinggal. Kita buka pintu. Lepas tu kita bagi pula kunci rumah kat dia. Okey, duduklah, buatlah macam rumah sendiri. Lepas tu dia pergi, daripada dia tidur di bilik tetamu, dia tukar pergi tidur kat tempat tidur kita. Lepas tu kita tanya dengan dia, kenapa you tidur dekat bukan bilik tetamu? Dia kata tak apalah, you dah bagi kunci rumah. Saya nak tidur sekali dekat bilik awak. Lepas tu lalas sekali dia tukar geran rumah, dia bagi, habis tergadai negara kita. Jadi ini yang sedang berlaku. Jadi benda ini saya rasa dah tak perlu nak jaga hati lagi. Kalau sebelum ni kita mungkin nak jaga hati. Saya berkawan dengan kawan-kawan Cina juga. Berniaga juga dengan kawan-kawan saya Cina. Boleh, saya beritahu dengan sebahagian kecil kawan-kawan saya Cina, kita berniaga. Tapi you jangan sampai melampaui batas. Ini negara ni, you kena ingat sejarah. Sebab tu sejarah ni perlu diperbetulkan balik. Sejarah-sejarah yang ada di Malaysia ni perlu diperbetulkan. Di sekolah pendidikan, Kementerian Pendidikan nak kena betulkan sejarah yang sebenar. Sebab bila tidak menceritakan sejarah yang sebenar kepada masyarakat di negara kita, itu yang sebahagian kecilnya. Saya berkawan dengan jiran saya, ada seorang India. Ni jiran saya ni kalau dia tengok pun dia tahu. Dia pun cakap, macam mana ini ada apa orang-orang, ada sebahagian kecil lah, ini kaum lain nak bising pasal apa? Kita sudah dapat tempat tinggal. Dia pun cakap, saya pun nak duduk dekat Malaysia, boleh berniaga, boleh bisnes, boleh hidup. Dia cakap dengan saya, sudah syukurlah, lagi mau pergi lawan dengan orang kaum Melayu. Buat apa? Ini kawan jiran saya cakap ni, jiran India ni. Dia pun faham. Itu bermaksud dia bersyukur bila dia duduk di negara kita. Tapi kenapa sebahagian kecil ni, saya minta maaf lah. Kadang-kadang contohnya parti DAP ke apa mana parti yang ada ni, sebahagian ni, kadang-kadang dia tidak tahu bahawa asal-usul negara ini. Sehingga raja-raja Melayu ni, agung diperbuat seperti mainan saja dalam ucapan dia orang. Lepas tu kita pula, dari sudut perundangan pula, dia ada dua, sebelum dia pergi kepada perundangan, dia ada daripada bahagian penguatkuasaan undang-undang pula, penguatkuasaan yang nak pergi menangkap ni, agensi ni kadang-kadang penguatkuasaan ni, nak pergi tangkap kena tunggu arahan. Bukan kerana laporan yang dibuat. Kena tunggu arahan ni. Ni boleh tangkap tak ni pemimpin parti ni? Boleh tak pemimpin persatuan ni? Boleh tak tangkap? Kalau saya ni tanpa Bangla dah kena tangkap. Kan? Baru tanpa, contohnya saya tanpa Bangla terus kena tangkap. Sebab apa? Kerana saya buat salah. Saya buat khilaf. Jadi saya patut ditangkap. Kerana apa? Kerana dalam sudut perundangan saya buat salah. Saya tidak boleh melanggar perundangan. Jadi saya patut ditangkap dan kemungkinan sama ada didakwa ataupun tidak dakwa, dia mengikut kepada sistem perundangan itu, Jabatan Peguam Negara yang buat proses itu sama ada boleh dakwa atau tidak dakwa. Tapi sekarang ni bagaimana pula kalau kita tengok raja-raja Melayu terus dihina. Lepas tu kita tengok lepas dia hina, besok dia minta maaf. Oh, ingat apa? Waktu di sekolah dulu, setiap pagi apa kita buat? Bila kita nyanyikan lagu Negaraku tu, kita kan bacakan rukun negara. Jadi tak tahu ke tentang menghormati perlembagaan undang-undang? Tak tahu ke menghormati raja-raja Melayu? Bagaimana mana yang disebutkan kesopanan dan kesusilaan tu, yang disebut dalam rukun negara tu? Bila benda ni tak ada, dia keluar, dengar dia bila keluar ni, dia jadi apa tau? Dia jadi bingai. Bila dia jadi bingai, dia tidak memahami rukun negara sebenar. Sebab tu kadang-kadang, bila dia tidak memahami benda ini, maka dia suka-suka menghina raja-raja Melayu,
Dia suka-suka menghina agama orang lain. Lepas tu besok dia minta maaf. Saya minta maaf sikit lagi, saya nak tambah. Hari ni dia hina, esok dia minta maaf. Hari ni dia hina, besok minta maaf. Hari ni dia hina, besok minta maaf. Boleh lah, hari ni dia hina, hari ni kita tampar dia. Esok dia hina, besok kita tampar dia lagi. Boleh macam tu? Dia buat macam mainan. Boleh. Dia buat macam mainan. Jadi soalan kita pun, dia dah minta maaf dah. Kita pun maafkan. Macam tu saya cakap, lihatlah wahai rakyat Malaysia, dengar ni, masyarakat Malaysia yang berbangsa Melayu, beragama Islam. Kalau anda biarkan terus-terus mereka menghina dan besok kita biarkan dia minta maaf, tidak ada tindakan daripada agensi, tidak ada tindakan daripada perundangan, maka tunggulah sampai satu hari nanti orang hina apa pun minta maaf je. Macam tu bagilah saya hina pula. Saya pun nak hina juga. Saya hina hari ni, besok saya minta maaf. Saya dah minta maaf. Kan dalam Islam kan kata memaafkan tu lebih baik, betul. Tapi boleh hari ni orang hina Nabi, besok minta maaf. Hari ni hina Nabi, besok minta maaf. Ini tak boleh. Ini tidak boleh dibiarkan. Maka saya nak menyeru kepada masyarakat di negara kita. Kita patut mematuhi undang-undang. Tapi kita juga perlu mendesak kepada kerajaan yang menjalankan amanah. Ada kuasa. Bukan tak ada kuasa. Kuasa itu diberi dan mereka patut untuk menjalankan tanggungjawab. Jadi kerajaan yang sedang menjalankan amanah ni kena faham. Kenapa mereka dipilih? Saya nak beritahu. Kerana mereka mendapat undian majoriti pada rakyat. Kerana rakyat percaya mereka adalah pemimpin yang menjalankan amanah. Jadi mereka pilih. Jangan bila duduk dekat atas, tidak merasakan diri anda adalah yang menjalankan amanah. Jangan rasa anda bos. Anda kena rasa anda ni sedang memikul benda yang berat. Benda yang kalau aku tak jalankan amanah ni, aku akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku akan ditanya oleh Nabi nanti ni. Kenapa waktu aku kena hina? Nabi takkan tak tanya. Nabi mesti tanya punya. Waktu aku kena hina, Nabi mungkin tanya lembut lah. Saya tanya marah lah. Nabi mesti tanya. Waktu aku kena hina, apa kau buat? Kau pegang jawatan. Kau boleh ambil tindakan. Tapi kau tak buat. Tak ada apa bagi dia, benda tu tak ada apa. Tak apa, kalau dia bahasakan itu, maka saya nak menyeru kepada masyarakat di negara kita supaya memahami kita adalah kerajaan yang sebenar. Kita yang membayar cukai, kita yang membayar zakat, kita yang membuatkan negara ini mempunyai aset. Jadi kerajaan yang berada di pentadbiran adalah kerajaan yang menjalankan amanah. Mereka gaji-gaji mereka dibayar oleh daripada hasil rakyat Malaysia. Jadi apa yang perlu dibuat adalah tolong bantu kami rakyat di bawah ni. Rakyat sedang menderita. Saya sedih. Kenapa saya sedih? Hari ni, sampai hari ni, Nabi kena hina. Saya tak dengar laporan ni. Nabi kena tangkap. Saya mungkin di compound. Tapi saya tak dengar lagi ditangkap. Tidak dipanggil untuk rakaman percakapan. Kenapa? Kenapa kita biarkan benda ni? Sedangkan kalau hari ini, raja kita kena hina hari ni. Hari ni kita dengan seruan panggilan semboyan seluruh Malaysia, kita panggil semua persatuan-persatuan kita turun di jalan. Kita membela raja kita. Saya mohon juga kepada raja-raja Melayu yang ada di negara kita, tolong desak supaya hari ini jangan biarkan Islam terus ditindas, dihina macam ni. Biarlah apa orang nak cakap tentang kita. Orang nak cakap kita resis. Kita tahu ke apa dia orang cerita pasal kita? Kita pun tak tahu kan? Jadi kita tidak perlu memikirkan apa orang nak cakap pasal rumah kita. Kita rumah tali elektrik kita yang bayar. Rumah ada api ke kita yang bayar. Jadi buat apa kita nak ikut campur urusan orang? Kita jaga kaum kita. Kita satukan kaum Islam kita. Kita kembalikan semangat keberanian. Kembalikan semangat kasih sayang, persahabatan dalam persaudaraan kita. Persaudaraan Islam tu. Jadi baru kita jadi kuat. Kalau hari ni, kalau Datuk Ustaz Kazim ni dah ada kat sini, yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim, guru kita ada kat sini, lagi kita bersemangat. Ada ulama yang duduk bersama, kita akan bela. Kita akan pergi. Kita akan bersama-sama. Pasal apa kita nakkan orang yang mempunyai roh-roh yang begini? Pasal kami bukan orang ahli agama. Kami bukan orang yang memahami agama. Kami bukan ahli kitab. Kami ni macam ibarat kalau Tok Imam duduk depan, duduk solat, jadi bahagian bentang tika je. Kalau nampak Tok Imam nak makan, kita lari pergi hantar makan. Itulah kita punya tanggungjawab aktivis yang dipanggil. Kita ni orang yang berkhidmat. Jadi saya minta kepada kerajaan yang sedang menjalankan amanah ni, tolonglah kaji semula tentang pentadbiran yang anda miliki. Itu hasil daripada mana? Pilihan siapa? Pilihan rakyat. Sekarang ini rakyat rasa tidak terbela dengan undang-undang yang melibatkan agama dan Islam Melayu yang terus dihina. Ini perkara penting.